Hello. Hello. Selamat kembali kepada Selamat kembali kepada podcast Suaraku Kencang. Bagi hai kepada pendengar sekalian, pelanggan sekalian. Hai, hello, hai. Hai, hello, hai. 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 Oh, game boy. Apa? Minggu ni Redemption Arc Tash. Biasalah. Redemption Arc. Okay. Aku ada semangat baru di hati. Semangat berkobar-kobar. Kalau Bel macam tak nak bagi peluang sini. Ada aku kisah. Aku tak perlu peluang daripada hang. Aku akan create my own peluang, my own destiny. Tolonglah. Saya tak perlu anda punya derma semua. Satu minggu dendam. Biasa seminggu aku dah terpahat di hati aku. Betul peram lah. Okay. Lu tunggu. Aku dah lama ready. Kalau aku jadi host, 4 markah aku buat turun awal-awal. Let's go. Minggu lepas punya episod. Let's go. Jangan lupa take note. Simpan dalam note. Apa ni? Lupa lah Syabil. Ada bias card kan. Gila lah. Itu lah tu. Aku simpan je tu. Kad Gores tu. Gores dan menang. So hang ingat hang boleh kalahkan aku hari ni. Easy money. Easy money. Apa ni? Ada apa perkembangan dalam hidup anda pelanggan-pelanggan sekalian? Ada nak cerita ke benda best yang benda macam ada cerita dengan orang ni? Game baru keluar. Game yang menarik. Minggu ni memang aku kena game lah. Ada satu game robot-robot tu. Tak boleh tu. Dia beta. Tak boleh tu. Make a break. Member seorang main mabuk laut sial game Make a break tu. Tak boleh. No. Macam mana boleh mabuk sedangkan base tu? PTSD. Aku main game tu aku rasa PTSD. Mungkin dulu in previous life aku ni memang pilot mecha. Untunglah aku rasa lepas main game tu aku rasa macam PTSD. Baru beta test kau tahu tak. Kau dah mabuk laut macam tu. Macam mana nak push rank macam tu? Best kepada pendengar sekalian, Mecha Break best. Tapi rugi lah. Pernah dengar lagu ni tak? Jika kau katakan kau boleh. Oleh itu boleh aku. Tash, ada apa-apa nak cerita tak ada? Tu aku dah cerita cukup tu. Nak aku cerita apa lagi? Sama je. Kehidupan aku sekarang I'm on the high, man. Minggu lepas memang sedih. Minggu ni I'm on a roll, under control. Dia cerita dia minggu lepas dah nangis kan. Tu dah keluar kan. Dah keluar. Dah jumpa passion lah. Our passion is English. Tapi tak ada apa cerita ni. Tak ada. Sama je. Life been good. Okay. Get good. Itu je. Aku sekarang dah macam on the high note kan. Nak apa? Kira macam tu je lah. Tak ada apa-apa lah. Okay lah, Syabel dapat 1 point. Bapa betul-betul bias. Belum pakai bias card lagi dah bias. On the way to the winning. On dia bagi peluang guys. Aku cerita dia sebenarnya macam ni. Apa? Dia dah akhir dia tu aku jumpa duit RM1. Betul lah. Jumpa duit RM1. Lepas tu aku ambil RM1. Aku boleh hantar pun masjid. Lepas tu aku rasa macam Alhamdulillah. Okay, bagus. Pahala plus one. Yelah. Pahala plus one. Okay dah. Tapi ada point plus one pahala. Wah. Tak ada bagi plus one. Jadi semua sekarang sorry balik. Okay. Okay. Sekarang kita macam mana kita start apa yang kita punya main sesi benda utama yang kita nak ni, bincangkan. Kita punya topik hari ni. Hari ni kita macam main game. Dia bukan game tapi dia agak game lah. Dia macam permainan. Tapi permainan ni dia bukan permainan yang macam. Jangan risau. Ada orang dah pernah mainkan hati aku dah. dah biasa dah kena game ni. Dah biasa kena game ni. Okay. Kita sekarang nak main cerita interaktif. Tahu apa cerita interaktif? Faham? Apa cerita interaktif? Siapa boleh terangkan? Dia macam visual novel lah ni. Call of Duty. Undertale. Tak. Bagi slice of life. Betul. Tapi bagi satu macam ayat supaya pendengar yang dengar ni dia faham apa yang kita nak buat. Kita nak sambung cerita kan? Bukan Cerita interaktif maksudnya macam kita buat cerita, kita yang tentukan dia punya ending kan. Boleh lah. Okay lah, dua-dua dapat 1 point. Tapi dia macam ni sebenarnya. Okay. Dia akan ada satu senario ataupun situasi ataupun cerita lah. Dan cerita tu pelaga-pelaga ataupun dalam konteks ni kita bagi pemain akan pilih apa dia punya choice, apa dia punya
punya tindakan macam tu, dan tindakan dia akan ada consequences, akan ada akibat sama ada baik atau buruk. Ni kira macam D&D ya ni? Itu Yes, dia macam D&D. Betul-betul hang jadi Sheldon. Tabletop RPG. Tapi dia tak ada main guli apa dadu lah. Dia tak ada dadu penentu dia baik ke buruk, tak ada. Ini kita gunakan satu lagi entiti lain kita bertiga, iaitu AI. Aku tunggu mesti keluar je AI punya keyword tu. Ni mesti aku dah agak daripada episode first memang akan ada influence AI. Lepas episod ke-7 lah. Lepas episod ke-7. Kita hidup di zaman ni, kita gunakan semua segala teknologi. Let's go. Okay, cerita interaktif ni dia tentang alien invention ataupun dalam Melayu dia pencerobohan makhluk asing di bumi. Okay. Pelaga-pelaga sekalian, anda berdua akan membuat keputusan yang akan mempengaruhi jalan cerita. Okay. Interesting. Okay, pemain 1 dan pemain kedua, siapa nak pilih? Siapa nak jadi pemain 1, siapa nak jadi pemain 2? Aku nak jadi pemain 1 sebab aku nak menang hari minggu ni. Pemain 1. Okay, dia jadi pemain macam tu. kedua. So kau ready. Memang betul-betul dah bersemangat lah nak kalahkan aku ni. I'm always number 1, man. Okay, pemain 1, anda adalah seorang askar yang berani. Bertugas untuk melindungi bumi daripada ancaman luar. Okay, bertugas hidup berjasa. catat. Pemain 2, anda adalah seorang saintis yang bijak yang telah lama mengkaji tentang kemungkinan kewujudan makhluk asing. Scientist alien. Okay, cerita dia macam ni. Semua dah tahu lah, semua pemain dah tahu apa dia punya watak apa semua. Okay. Pada suatu malam yang tenang, tiba-tiba seluruh dunia digemparkan oleh kehadiran kapal angkasa. Dia masukkan dalam bumi. Lepas tu dia nampak kat langit. Benda besar gila ni kan. Lepas tu dah kapal angkasa datang, lepas tu bunyi dia macam mengerikan betul lah. Dia orang dekat bumi ni panik lah. Sebab kapal angkasa tu dia macam berada di seluruh bumi lah. Semua tempat ada. Dia turun dengan lagu Jojo Siwa ni. Betul-betul panik macam ni. Siapa yang tak dapat bayangkan Avengers. Okay, Infinity War. Dua-dua pemain, anda berdua berada di pangkalan tentera yang dilengkapi dengan teknologi canggih untuk menghadapi situasi ni. Okay. Soalan kepada pemain 1. Sebagai askar, anda ditugaskan untuk menyelidik dan melindungi kawasan sekitar pangkalan. Okay. Anda mempunyai 3 pilihan sekarang. 3 pilihan. Okay. Yang pertama, siasat kapal angkasa. Pergi kat kapal angkasa, siasat lagi dekat. Yang kedua, mengawal perimeter, memastikan pangkalan selamat daripada ancaman meluar. Dan yang ketiga, try contact pusat kawalan macam HQ lah, supaya atasan dapat tahu benda ni sedang berlaku. Okay, relax dulu. Pemain kedua, sebagai saintis, anda perlu menganalisis situasi ni. Perlu anda buat analisa sikit. Maksud ada 3 pilihan. Kaji signal yang pelik, cuba faham apa yang makhluk asing ni hantar isyarat ni, dia nak apa. Yang kedua, aktifkan sistem pertahanan dekat pangkalan tu. Yang ketiga, buat analisis dia punya struktur kapal makhluk asing tu, kapal angkasa tu. Analisis kapal angkasa tu. Yes. So 3 jadi pemain 1, pemain 2, apa tindakan anda? Dengar, boleh cadangkan tindakan sendiri. Tapi Boleh cadangkan sendiri. Yes, tapi kena logik lah. Kalau tak nak pilih antara 3 tu, buat sendiri boleh. Aku dah kahwin ke tak kahwin lagi? Tiba-tiba je dia punya soalan tu penting. Aku dah faham. Dekat dalam situasi dia tak cakap pasal perkahwinan. So boleh assume kalau nak assume tak nak kahwin, assume tak nak belum kahwin. Kalau ada assume dah kahwin, assume dah kahwin. Sekati lah. Assume gender. Aku dah kahwin, kalau aku kahwin aku dah ada anak ke? Your own choice. Tak tahu. Susah soalan tu. Aku tanya kau balik lah. Sebab kau tanya kau dah kahwin kau belum kan. Kau dah buat anak belum? Selagi dia tak ada dekat dalam situasi ataupun dekat dalam watak yang diberikan, boleh create lah kalau nak. Sekati lah. Tapi kena logik lah. Okay? Saya go. Sama ada pilih antara tiga decision tu ataupun sendiri. Kalau aku dah kahwin lah, first thing first, aku akan call isteri aku dulu. Call isteri? Alright. Lepas aku call isteri tu, baru aku call segala mak nenek. So aku akan pilih option ketiga lah. Pilih option 3. Aku nak kena sembang dengan higher up, because aku adalah military man. Kalau aku masuk dalam badan tu kan, aku macam mana, aku dah brainwash to follow rules. Oleh itu aku akan ni dulu lah, apa dia nama dia, call depa, tanya what's up. Memang sebab kalau alien betul-betul, takkan nak terus fight. You need proper planning. Oleh itu aku akan option 3 lah. Okay, option 3. Saya tu saya kalau aku ada kat situasi tu kan, as a scientist, benda pertama aku buat dulu, memang aku keluarkan phone record lah. Weh kau nampak ni weh ada alien tapi kamera 3GP. Alien masalah tak ada cloud pun, hang kena faham. So disebabkan aku tak ada cloud lah, aku kena record dulu. You are the one.
Aku keluarkan phone. Oi, nampak oi. Apa benda pelik. Oi, tengok. Lepas tu otak saintis aku on. Okay, kita kena analisis benda ni. Macam mana dia boleh landing kat sini? So itu benda pertama aku buat lah. Aku keluarkan phone, social media TikTok dulu lah. Baru viral ke tak? Okay dah, tak ni lu lah, tak mengucap lu lah. Ni lah saintis. Ya. Dia benda viral tu penting lagi. Terlampau mementingkan sosial media. Kita kat abad 21, kau bayangkan orang pentingkan social media tau. Kalau kau tengok konsert ke apa sekarang kan, semua bukannya angkat tangan enjoy konsert tau. Semua angkat tangan record video semua. Ada orang accident semua record video je. So kalau dapat alien, kau record lah dulu. Record Itu sekarang record. Okay, record dulu tengok apa jadi tu. Lepas tu benda penting upload ke TikTok, baru banyak like. Apa ni lah, apa kunci? Ya, kunci. Saya kunci tu. Okay. Preferring AI. AI tengah loading. Itu tu. Sekarang ni. Oh, ni menarik tu. Okay. Duduk tapi kelakar dua option. Apa tu, keluarkan telefon, Tajudin call anak bini. Lepas tu baru call headquarters. Aku keluarkan phone record. Sekarang ni berdasarkan apa dia punya akibatnya, siapa yang lagi hebat dia dapat 1 point. Okay. Pemain pertama iaitu Tash. Anda memilih untuk menghubungi keluarga anda terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas. Okay. So lepas tu anda cepat-cepat telefon nombor mereka. Tu. Tapi sambungan dia macam tak connection dia macam tak bagus. Sambungan dia tak dapat sebab gangguan isyarat akibat kehadiran kapal angkasa asing. Okay. Lepas tu try banyak-banyak kali, akhirnya dapat. Lepas tu call dia orang, lepas tu tenangkan dia orang apa benda. Lepas tu bagi arahan untuk berlindung ke, jaga keselamatan diri kan. Okay. Lepas tu baru kontak pusat kawalan untuk mendapatkan arahan lanjut. Betul. Okay. Lepas tu pusat kawalan memberi arahan untuk bersedia menghadapi kemungkinan serangan dan memberikan anda tanggungjawab untuk memastikan keselamatan pangkalan. Please. That's you. Okay. It's me, man. It's me. Untuk pemain kedua, Okay. anda memilih untuk merakam situasi menggunakan telefon bimbit. Dengan cepat anda record. Dia record guna kan. Record lepas anda tu upload berancang. TikTok. Lepas tu anda berancang untuk kongsi video secara dalam talian untuk memberi amaran. Memberi amaran kepada orang ramai tentang ancaman yang sedang melanda. Tak, dia nak viral je masalah. Dalam video tu menjerit, alien. Okay. Namun semasa merakam, telefon anda menerima gangguan elektromagnetik yang menyebabkan skrin telefon berkelip-kelip. Ada glitch. Maksud anda mula merasa bahawa makhluk asing mungkin sedang memerhati anda. Jeng. God damn, aku dah kena target. Mana satu lagi hebat antara dua ni? Untuk host nombor 1. Host bias. Sebab apa? Dia bukan bias. Sebab apa? Nombor 1 dia menjalankan tugas dia. Second, dia tak lupa keluarga dia. Tengok. Itu extra point lah tu. Dan third, dia berjaya inform pusat kawalan ni headquarters. So dia headquarters akan inform yang lain-lain anggota lagi untuk bersedia. So basically dia buat kerja lah. Buat kerja. Nampak? Pemain kedua, dia rakam. First, dia rakam. Tapi kita tak pastilah sama ada dia rakam nak famous ke ataupun rakam betul-betul nak bagi tahu orang. Okay, kita tak tahu. Tapi disebabkan dia punya aksi tu, makhluk asing, dia dah kena notice oleh makhluk asing. Masa nampak dia habis. So kita bagi 1 point kepada Tash. Nampak? Setuju? Okay. Fine. Setuju. Benda nampak ini lah mesti viral TikTok tu. Tengok, aku responsible person. Okay, ni pemain 1 Selepas Tash dia dapat arahan daripada pusat kawalan. Okay. Lepas tu dia bagi pilihan untuk buat certain tindakan. Ada tindakan yang boleh pilih. Ada 3 tindakan yang boleh pilih sekarang ataupun sebab sendiri, tapi tak apa. Yang first, bentuk pasukan pertahanan. Jadi dikira macam dalam movie lah. Call. We need your help. We need your help. Kira aku lah Nick Fury lah. Guardian of the Galaxy. Jadi Avengers ni. Okay, ni yang first. Yang second, cari senjata canggih dekat dalam warehouse ke dalam gudang kan. Senjata tu tengah dalam proses nak siap, cepat-cepat siap kan. Yang ketiga, kumpul dekat bilik perang untuk merancang strategi seterusnya. Okay, itu tu Tash. Pemain kedua, lepas rakam Abil. Okay. Tiba-tiba rasa macam phone ni ada masalah Pasal ada 3 benda boleh buat sekarang. Ada 3 option. First, hantar isyarat amaran. Gunakan sistem pangkalan, komunikasi pangkalan untuk menghantar amaran ke seluruh dunia. Pangkalan. Lepas tu yang kedua, akses maklumat sains. Mencari data
data lama tentang makhluk asing yang pernah dikaji. Uish. Okay. Yang ketiga atau sistem pertahanan automatik. Jadi pastikan pertahanan dekat pangkalan tu dijaga oleh AI ke, tapi automatik lah. Kalau ada benda datang tu dia terus apa pastikan ni. So apa? Okay, untuk aku nak clarify sebab aku ada 3 option kan. Tapi nampak macam sebab aku punya kerja saintis. So aku dengan touch ni dekat tempat yang sama. Dua-dua kat tempat yang sama sekarang ni. Oh, aku dengan touch kat tempat yang sama. So aku kenal touch lah ni. Yes. Oh, okay. Kita dulu ni minum kopi sekali. Oh, dekat kafe. Okay. Yang hari tu aku ajak habis makan nasi kanak sekali. Pergi RCK kan, pukul 7 pagi tu. Betul. Sebelum kita masuk kerja, lepas tu kita duduk mulat pergi makan nasi kanak lah. RCK dekat sebelah hospital pantai. Betul. Tapi tu lah, sekarang aku dah responsible sikit lah. Okay. Ikut untuk ni. Sekejap. Apa kata untuk buatkan benda ni best sikit di dalam pangkalan, tapi pangkalan yang lain. Okay. Betul. Pangkalan yang lain. Apa kadang-kadang aku visit lah. Oh, dia macam base A dengan base B apa ni? Kadang-kadang aku visit lah. Dia macam base A, base B macam tu. Okay. So aku dekat base B. Aku ajak pergi makan tu. Okay. Yang kedai mamak tepi jalan kan. So dah dapat clarification. Okay, so aku punya option apa aku nak pilih? Nak kena pilih sekarang ke? Player tu dulu lah. Player tu dulu pula Okay. Sekati lah. Ingat tak Synan? So apa kena buat? Bagi amaran buat apa tu? Benda pertama buat sebab dah alien tu datang kan. So kita lagi satu, benda pertama lah sebab alien tu datang. Kedua, alien tu dah target aku. So aku kena play defensif time ni kan. Sebab aku dah kena target. So aku punya play defensif, aku kena pergi solat. itu rohani. Ini untuk kesihatan jasmani. Bukan lah. Itu untuk rohani, mental. Ini fizikal. So aku akan itulah raid awareness dekat base lah. Yang kita dah kena target. So kita kena improve defensive system. So update dengan center nombor 3 lah ni. Nombor 3 yes. Sistem pertahanan automatik. Yes. Aku nak update dengan nombor 3. Yes, sebab aku dah kena target. Dengan macam alamak alien kantoi, aku yang kantoi kan. So I need to play defensive. Okay. You want touch? Aku akan, kalau just in case aku dapat tahu dia buat macam tu, aku akan maki dia tau. Masalah anda kena hack. Lepas tu nak bagi AI pula kena hack. Tak apa, kita teruskan. Tengok Aku yang penting aku selamat. Itu yang penting tu. Dia tengok. Masalah dia boleh hack. Aku dah kena target. Aku kena play defensive. Kalau aku lepas dah ni kan, satu dia bagi task untuk aku cari Avengers kan. Dua dia suruh aku apa? Buat senjata canggih. Tiga, kumpul kat bilik perang, strategi. Benda yang paling penting sebenarnya dalam benda ni, kita tak tahu apa-apa. Alien doesn't make sense. Benda yang ni. So first thing first, aku sebenarnya akan kumpulkan orang untuk buat strategi. So touch call aku dulu lah. Nombor 3 kat ni. So touch call aku lah. Tak, aku akan kumpulkan orang dulu. Sebab aku tahu masalahnya memang kat pangkalan tentera. Macam hang bagi tahu lah, pangkalan A lane, pangkalan B lane kan. So aku akan kumpulkan greatest mind on the earth. So basically buat meeting lah, buat meeting. Ya. Tapi not meeting secara online, secara offline. Online. Nombor 3 lah ni. Nombor 3 lah. Kita tak tahu kapasiti alien tu. Okay, nombor 3 Yeah. Let's see. Bahaya tu. Aku dah kena target tak. So macam mana kau dah buka meeting kan? Alien tu target aku. Zoom call aku tak call hang. Angkat lah Zimat. Okay, bila touch pilih nombor 3, iaitu kumpulkan pegawai-pegawai yang power apa semua letak kat satu bilik perang untuk buat strategi. Dalam bilik itu dia penuh dengan map lah, peta-peta yang strategi, apa semua monitor yang dia kat monitor tu ditunjuk ni kapal angkasa asing ni sekarang. Dia tunjuk image dia kan. Lepas tu sekarang tu dalam tu touch tengah bincang dengan orang lain. Apa kita nak buat asal ni? Lepas tu ada satu pegawai yang paling orang yang paling macam pangkat dia tinggi lah. Cakap macam ni, kita kena bersiap sedia untuk menghadapi kemungkinan serangan besar-besaran. Lepas tu dia arah untuk mengkoordinasikan semua asukan di pangkalan untuk bertindak balas dengan segera jika ada ancaman. Itu touch punya. Untuk Bell punya, pemain 2 pilih apa sistem pertahanan automatik kan kat pangkalan. So secara dengan pantas lah, laju teruk kan, cepat-cepat lah Bell pergi kat terminal komputer, masuk aktifkan semua pertahanan yang ada kan. Aku dah kena target. Lepas tu tekan enter, lepas tu ada loading.
Itu. Kesiannya. Pakai Windows XP. defense system online. Termasuk dia tunjuk ada senjata laser, ada perisai elektromagnetik, ada drone, spy drone. Lepas tu dia pastikan semua fungsi dengan baik, bersiap sedia untuk menghadapi sebarang serangan yang mungkin datang daripada makhluk asing. Okay. So antara dua ni, mana yang rasanya yang berhak untuk mendapatkan 1 point? Aku. Aku Kalau aku tak, cuba fikir secara rasional. Aku tak rasional. Phone hang kena hack. Aku tak rasional. Hang faham tak sekarang? Phone hang dah kena hack. Dia sebab itulah aku kena defend diri sendiri. Hang defend diri sendiri tak apa. Defensif hang semua automated. Itulah. Kalau hang defend pakai kayu ke, pakai batu ke, okay, aku faham. Hang tengok. Okay, tapi teruskan tu je. Justifikasi tu je lah. Kalau justifikasi pun yang tu lah. Ada pertahanan ke ataupun nak hentam pemain satu? Nak tahu tak? Sebab aku dah kena target kan. Sebab aku kena hack kan. So aku cepat-cepat pergi open defensive semua untuk make sure aku selamat. Nak tahu kenapa? Sebab aku saintis paling hebat kat situ. Tahu tak? Kalau aku down, semua sistem down. Nampak aku hacking cepat gila kan. So tanpa aku, pangkalan B tu hilang. Sebab tu aku prioritize aku punya safety. Okay. Nampak pentingnya aku kat situ. Aku hacking macam aku kena make sure aku selamat. Persoalannya dengan meselamatkan diri hang menjeopardiskan semua orang dekat base tu. Tak kisah. Tapi selamat sebab disebabkan aku on defensive system, yang lain semua selamat kat situ. Kita tak pasti lagi macam mana alien tu dia punya kehebatan dia boleh ke. Itu tak, kalau hang dah tahu hang punya device pun dah kena hack. Dia bukan dia device aku glitch je, ada potensi kena hack. Nampak kat situ. So dekat situ aku pergi defensif, aku tengok balik phone aku. Kita belum lagi explore. So kita tengok kita punya tadi dia telefon dia macam glitching sebab ada elektromagnetik punya wave daripada kapal gasing. So ada potensi kena hack. So kat situ kita dah tahu. Cara hang genius tu, hang mesti dah tahu. Ada possibility, belum tentu lagi. Cuba fikir balik. Possibility is not zero. Dengar, cuba dengar kan. Bel sekarang dia ada perisai elektromagnetik. Secara logiknya kan, perisai elektromagnetik dia dapat defend daripada electromagnetic wave daripada luar, betul tak? Yes. Okay, ni menarik. Masa Tash punya pula, dia sekarang dah ada arahan untuk semua dia punya anggota askar ni. Soldier sekarang dalam keadaan bersedia. Siap siaga untuk serangan. Tapi satu, point aku hentam sendiri lah. Aku tak tahu alien tu dah among us ke belum. Among us. Kita nampak alien tu datang, tapi kita tak tahu pun alien tu dah lama datang ke tak sebenarnya. Ada possibility. Macam mana tadi? Okeylah, kita kalau sekarang aku akan buat macam ni lah. Point tu better bagi kat Bill. Asal? Play defensive. Dia play defensive. Yang aku electromagnetic wave tu, yang tu make sense bagi aku sebenarnya. Sebab aku tak tahu yang strategy wise dekat bilik tu semua sekarang adalah orang. Lagi satu, Touch punya team, basically pangkalan A kan, dia punya orang besar semua kata meeting ready untuk serangan. So tak ada reason pun untuk serang, kata tak? Benda tu datang melawat, kau tiba-tiba nak serang. Bukan. Dia kalau ada ready, kalau ready. Tak tahu ready untuk serangan, tahu ready. So nampak tu. Siap siaga saja lah. Kalau Iron Okay, kita teruskan. Dah bosan ni. Untuk sebab cerita ni ada 30 bab, sekarang bab 5. Wah. Okay. Ada 30 chapter. Okay. Ketika sekarang ni kita terus ke bab 5. Nama bab 5 ni ancaman mendekat. Aku dah ready defensif lah. Tajuddin pun boleh lah, dah ready kan. Yang menariknya kan. Okay. Alien tu perempuan. Ketika okay, yang menariknya kan. Menarik lah. Menarik lah. Kenapa? Menarik. Tak bagi tahu. Okay. Yang sekarang ni kita redact balik yang base lain. Kita masukkan dia semua kat pangkalan yang sama. Kita dah pangkalan sama. Terima kasih kepada hang. Aku tak kena sebab kan Tash kumpulkan semua orang kat dia punya bilik perang tu. Jadi dia bawa sekali pemain 2 sekali. Tu kata aku dengan Tash sama-sama lah. Itu betul lah. Okay, sama. Okay. So kat sini Tash dengan aku dah tahu lah. Bila dua-dua tengah siapkan diri, tiba-tiba ada benda yang ada macam tak expect berlaku. Nak tahu apa? Monitor kat bilik perang, dia dekat monitor tu dia tunjuk ada beberapa kapal angkasa yang kecil-kecil di tepi
terpisah daripada kapal angkasa utama dan bergerak dengan laju pergi dekat habis. Lepas tu isyarat amaran pula, isyarat amaran dia dah start bunyi. Macam aku dah buka defensif berbunyi lah. Menandakan bahaya tu semakin dekat. Maksudnya kena serang lah ni. Enemies approaching. Telefon berbunyi. Okay, sekarang untuk pemain pertama. Sekarang ni pemain Tash dia perlu cepat-cepat ambil tindakan untuk memastikan keselamatan kan pangkalan. So ada 3 pilihan boleh buat sekarang. Aktifkan senjata pertahanan utama, tembak ke atas kapal angkasa yang mendekat dengan senjata pertahanan utama. Yang kedua, mengeluarkan arahan evacuate, lari daripada pangkalan, cari perlindungan dengan segera. Bukan lari daripada pangkalan, cari perlindungan. Lepas tu yang ketiga, arahkan serangan balas, memerintah semua unit untuk menyerang balik kapal angkasa yang mendekat. Satu, tembak kapal angkasa yang mendekat dengan senjata pertahanan utama. Senjata pertahanan utama, main weapon. Yang kedua, arahkan cari tempat berlindung. Yang ketiga, arahkan serangan balas, perintahkan semua unit untuk menyerang balik kapal angkasa yang mendekat. Perang biasa je lah. Perang biasa, tembak macam tu. Yang Bill pula, sistem pertahanan dah aktif, tapi boleh buat tindakan lagi. Yang pertama, ganggu komunikasi musuh. Awesome teruk lah Bill punya ni. Bill gempak tu. Aku genius. Hang hacker ni. Dengar. Cuba untuk mengganggu isyarat komunikasi antara kapal angkasa asing. Maksudnya kan kapal tu dah kecil-kecil kan. Cuba nak putuskan hubungan antara kapal kecil-kecil yang terbang tu. Yang kedua, uji perisai pertahanan. Pastikan perisai elektromagnetik berfungsi dengan betul sebelum serangan bermula. Yang ketiga, hantar spy drone pengintip. Hantar drone pergi intip untuk dapatkan maklumat lebih lanjut tentang apa kapal angkasa tu nak buat. Okay, faham. So, apa tindakan pelaga sekalian, pemain sekalian? Kalau aku senang, aku takkan use the main weapon first. Tak, sebab apa? Sebab kalau just in case aku use main weapon ni, aku fail, motivation aku punya askar akan teruk. Faham? So oleh itu aku akan go option 3. Attack basic dulu. Attack Tak, sebab dia betul. Dia dah attack. Bukan dia nak diplomat. Kalau just in case dia nak diplomat, lain cerita lah. Kalau dia sebab aku dengar daripada radar tadi dia approaching. Aku tak dengar dia attacking. Nampak tak? Otak askar kau kata kan, ada orang datang, dia attack. Tapi otak aku cakap dia approaching. Ni approaching kan. Bukan sebab masa free wording dia attacking tu yang aku macam ni. Kalau approaching, dia approaching, dia macam dengan laju enemy is approaching fast. Dengar Tash. Boleh pilih action sendiri kalau nak. Kalau jadi aku, first is aku just akan defensif je. Aku takkan attack, aku takkan. Lah, kira macam ni lah. Nombor 3 kalau dia orang serang. Kalau number 3 if dia attack. Kalau dia pun tak attack, basically dia punya option adalah suppressing fire. Yes. Kalau dia attack baru kita start attack. Okay. Yes. Pemain tu? Kalau aku option nombor 3 aku keluarkan drone sebab aku nak kena buat recon dulu. So aku keluar buat recon, kena tengok apa jadi. Asal dia datang laju sangat aku hantar drone tu. Kunci. Kunci. Let's go. Nak tahu apa hasil lah kau hantar recon tu, dapat maklumat apa. Tajudin dah sebab suppressing fire. Kalau Tajudin serang tu hancur kan. Walaupun defense kita on, kena attack bahaya kan. Sebab tu aku 3 option kalau attack. Okay. Pemain pertama, pemain Tash. Tash dia buat keputusan untuk serang kalau diserang, tapi nampaknya diserang. Dan sebabkan tu Tash mengambil keputusan untuk serang balik tu kan. Dia kau serang macam tu kan. Lepas tu semua orang dekat pangkalan tu siap sedia nak serang kapal tu kan. Lepas tu tentera kat situ buat tembak kan. Lepas tu meletup kan. Kapal-kapal yang angkasa kecil tu dia cuba mengelak. Tapi ada juga yang kena tembakan meletup kat udara kan. Nampak ni. Fire in the hole. Lepas tu Tash cakap serang. Lepas tu sampai dia cakap dia tu kan, tiba-tiba ada salah satu daripada kapal angkasa tu berjaya sampai dekat pangkalan tu. Lepas tu dia tembak laser yang kuat dekat dinding pertahanan. Lepas tu serangan tu menyebabkan kerosakan besar dekat salah satu menara pertahanan dan suasana menjadi lebih tegang. Major damage Tower 1. Kira aku taklah macam banyak sangat damage. Aku expect damage yang lagi tinggi. Salah satu menara pertahanan menyebabkan Abil mati. Suasana menjadi lebih tegang. Okay, pemain dua. Okay. Aku pilih untuk recon tadi. Pemain 2 tadi Syabil hantar recon di atas spy drone. Lepas tu bila dia sampai tu, drone tu cepat-cepat terbang kat tempat tu. Dia rakam apa benda yang berlaku kan. Bila dia sampai lah dekat kapal tu. Itu intel. Apa dikesan tu. Daripada hasil dia punya intipan tu, dia dapat tahu yang kapal kecil ni sebenarnya adalah unit penyerang yang dikendali dari jauh oleh kapal angkasa utama. Ni maksudnya remote control lah. Maksudnya remote attack. Kalau
dapat musnahkan pusat kawalan mereka, dapat menghentikan serangan ni. So lepas tu hang akan pergi main sembang kat aku lah. Gila lah. Dia sekarang ni dua-dua pemain dia buat apa cakap, dia buat macam mana, dia buat masing-masing punya kerja lah. Faham tak kalau fikir balik? Seorang tengah pertahankan pangkalan, seorang lagi dapat macam ni cara nak settlekan masalah ni. Gila betul pun. Kami buat kerja. For me dua-dua dapat 1 point. Wah. Kira kita ni responsible human being lah, Bel. Okay. Ya tu. Bukan macam real life lah. Okay, sekarang bab 7. Keputusan yang penting nama bab ni. Okay. Daripada maklumat yang baru tu, kan? Tash dengan Bale ada kena buat satu pilihan yang kritikal. Pemain yang pertama, Tash. Okay, Tash nak serang kapal utama dengan harapan boleh musnahkan pusat kawalan mereka. Yang kedua, fokuskan pertahanan untuk menahan serangan sehingga maklumat lebih lanjut dapat maklumat lebih lanjut. Yang ketiga, menghantar pasukan infiltrasi, mengirim pasukan kecil untuk menyusup masuk ke dalam kapal angkasa utama dan musnahkan pusat kawalan dari dalam. Ini kira macam betul pasukan elit. Yes. Okay, so option satu apa? Serang kapal utama dengan harapan dapat musnahkan pusat kawalan. Yang kedua, fokuskan pertahanan untuk supaya dapat lagi maklumat lebih lanjut. Yang ketiga, hantar pasukan elit-elit untuk masuk ke dalam kapal, musnahkan pusat kawalan dari dalam. Mungkin ni Tash punya. Bel punya. Okay. Drone dengan drone yang masih aktif. Okay, drone. Dengan drone tu masih aktif, anda boleh hantar drone lebih dekat untuk dapatkan maklumat lebih terperinci tentang kapal angkasa utama dan pusat kawalan dia. Yang kedua, aktifkan serangan sabotaj. Gunakan drone untuk melancarkan serangan sabotaj ke atas kapal-kapal lain, kapal-kapal kecil tu. Okay. Yang ketiga, panggil drone balik. Pastikan drone balik dengan selamat dan analisis data yang dikumpulkan. Okay. Clear? Okay, buka perbincangan. Aku start dulu Aku start dulu sebab aku punya drone ada kat sana kan. So aku punya lebih penting lah. So aku dah hantar drone. Aku tak akan panggil balik sebab drone hantar maklumat pakai wifi je. Buat apa nak datang balik. So nombor 3 dah up lah. So option dia nombor 2 atau nombor 1 lah. Nombor 2 tadi nombor 1 pergi lebih dalam, investigate. Nombor 2 counter attack. Aku rasa counter attack lah sebab dia dah attack kita punya base kita dah hilang tower 1. Betul. So option aku adalah nombor 2. Aku drone tu memang drone attacking. Memang ada secret weapon lah kat drone tu. Drone tu meletup bagi hacking ke apa ke, tak kisah. Tapi memang option nombor 2. Alright. Pemain pertama? Dia satu je. Aku tengah defensif. Pada masa yang sama, aku akan pergi sembang dengan saintis ni. Okay. Aku akan sembang dengan Bel lu. Tanya, did you find anything? We found the mainframe. Contoh kalau dia dah jumpa something, information, oleh itu aku takkan suruh dia attack. Aku akan maki dia. Bodoh ke? Nak pergi meletupkan drone. Kita perlukan banyak lagi intel. Tu satu lah. Okay. Lepas tu, second is after aku dapat intel ni, aku akan send pasukan elit. Sebab the thing is sekarang kita tak cukup information. Dalam dunia peperangan, benda yang paling penting adalah information. So aku kena gather as much as information dulu, baru aku boleh activate weapon besar aku. Kau nak buat infiltration team, option nombor 3. Tapi disebabkan kau nak option nombor 3, kau counter aku punya attacking tu lah. So aku punya option tak boleh option nombor 2 lah. Yes. Macam tu pula. Dia nak counter aku punya option. Okay. Menarik. Aku askar yang ditaskkan untuk ni kot. So disebabkan dia counter aku punya option aku jadi nombor 1. Disebabkan Touch nak option dia nombor 3. Tukar satu balik. Sebab aku ditaskkan untuk jaga base ni. If Bill nak meletupkan, we are losing a lot of intel. Wah. Nampak? Intel terbakar. So kau nak lagi banyak information. So dia tukar option aku jadi option nombor 1 untuk dia punya option nombor 3, infiltration. Okay. Nampak dia dah start, dia dah nampak daripada berlawan sekarang kita bekerjasama. Nampak improvement kat situ. Apa yang penting? Patah kerjasama. Itu pepatah dah tu. Bab kata pepatah. Apa yang penting? Kerjasama. Masalah tu bukan pepatah tu. Sudah. Wish. Sekarang ni dia macam ni. Dia macam apa? Okay. Dia macam ni. Pemain satu, Tash, dia baru dia nak cakap dengan P2, cakap macam ni, weh, nak info baru, tapi terlambat. Pemain dua, dia dah buat untuk sabotage guna drone. Sama aku. Okay. Dia dah start dengan drone. Lepas tu drone tersebut disebabkan dia dilengkapi oleh teknologi yang canggih, dia dapat mengganggu sistem kapal angkasa kecil tu. Lepas tu dengan kepintaran Bill, dia dapat berjaya mengarahkan drone untuk menghantar gelombang elektromagnetik yang ganggu sistem kawalan kapal-kapal tersebut. So beberapa kapal kecil dia dah ada masalah teknikal, dia jatuh kat tanah atau meletup dekat udara, atau menjatuh kat tanah. Tapi bukan semua dapat dimusnahkan.
Tapi tindakan ni dia macam berjaya lah untuk kurangkan jumlah serangan ke atas pangkalan. Lepas tu bila Tash dapat tahu macam uish okey dapat agak buat benda ni. Lepas tu Tash cepat-cepat cakap ada maklumat baru tak yang boleh bantu serangan balas lagi. Lepas tu bila cakap kat Tash ada dekat pusat kawalan kapal rasa ni yang mungkin menjadi kunci untuk hentikan serangan ni sepenuhnya. Nampak ada wifi. Lepas tu Tash cakap macam ni, Tash cakap dia suruh Bill hantar lagi drone lebih dekat pangkalan angkasa utama untuk dapatkan maklumat lebih lanjut. Lepas tu Bill cakap lepas dah Bill cakap okey lah ada drone ni beberapa lebih lagi dia hantar sikit dekat kapal angkasa utama. Okay. Lepas tu Bill pun hantar drone lagi dekat kat kapal angkasa utama. Drone tu dengan senyap dan cakap dekati kapal utama tanpa dikesan. Apabila drone sampai dekat pusat kawalan dia rekod image dan data dan struktur dekat sistem kawalan tu. Lepas tu Bill dapat tahu yang bahawa pusat kawalan ni dia terdedah jika serangan dari dalam dan terdapat kemungkinan untuk menyusup masuk ke dalam melalui pintu kecemasan yang kecil. Aku jumpa weak point Intel. Lepas tu Tash cakap ada info daripada maklumat ni. Tash kata kita hantar satu pasukan elit untuk masuk dengan senyap. Lepas tu Tash pilihlah asukan-asukan yang terbaik yang mahir dalam operasi rahsia dan mengarahkan mereka untuk masuk menyusup dekat dalam kapal kuasa melalui pintu kecemasan yang Bill cakap dulu. Lepas tu misi mereka adalah untuk musnahkan pusat kawalan di dalam yang diharapkan dapat menghentikan semua kapal penyerang. Damn. Ada pasukan elit datang. Benda pertama yang aku hantar Megamato masuk. Dia macam ni. Daripada benda ni kita bagi Tash satu, kita dapat bagi Tash satu point sebab dia macam bertanggungjawab, dia fikir secara rational. Tapi I will give 2 dekat Syabil. Sebab apa? Sebab apa? Aku punya impact dia. Sebab dia punya impact tu dia dapat nampak kan Tash? Setuju tak? Kalau tak setuju bagi ni. Sebab dia disebabkan aku punya option, Tajuddin ada option nombor 3. Kalau tidak dengan drone dia dapat yang kapal gas kecil tu dimusnah. First satu Tajuddin punya kerja dah impact dia bagi aku satu. Kalau dua dapat intel dapat ni. Dapat intel dapat serang dapat counter. Dia kira macam power ke apa punya ni. Tapi Tash sekarang dia bertindak dengan rasional. Sebelum dia apa-apa nak serang pun dia minta lagi untuk dapatkan apa lagi info. Kita bagi satu point kat Tash. And then sekarang kita tak boleh bagi satu point dekat Tash untuk pasukan infiltrasi tu sebab kita tak tahu apa dia punya, tak tahu apa kesan apa kesan dia lagi kan. Kita tak tahu apa akibatnya lagi. Okay, sekarang kita masuk ke bab 9. Bab 9 tu dah bab 9. Nampak drone aku terus bab chapter tu. Okay, terus lompat chapter tu. Itu lah. Pasukan infiltrasi dalam perjalanan masuk menuju ke kapal kasut utama dengan kelebihan maklumat daripada drone. Nampak? Mereka dapat menyusup masuk ke dalam tanpa dikesan. Ada drone. Tapi mereka kini hadapi cabaran yang besar dalam kapal angkasa asing yang penuh dengan teknologi yang orang tak tahu. Teknologi yang kompleks yang susah untuk ditafsirkan. Tash sekarang boleh cakap melalui communication device daripada jauh. Okay. Boleh sekarang ni nak arahkan pasukan elit ni cakap masuk lagi dalam dengan cara yang paling sembunyi tapi akan memerlukan masa yang lebih lama. Itu option first. Yang kedua, menyerang secara senyap, hapuskan sebarang halangan secara senyap tanpa menarik perhatian. Itu option kedua. Stealth mission. Yang ketiga, cari laluan pantas, mengambil risiko dengan mencari laluan cepat walaupun lebih berbahaya. Dia ketiga. Okay. Bill pula, anda boleh terus menyokong pasukan elit ni yang masuk tu. Yang pertama, berikan data laluan yang terbaik, mengarahkan pasukan melalui laluan yang paling selamat berdasarkan data yang dikumpul oleh drone. Yang kedua, ganggu sistem keamanan. Mencuba untuk mengganggu atau mencuba untuk mengganggu atau mematikan sistem keamanan kapal angkasa daripada jauh. Yang ketiga, ni pelik. Bukan pelik, ni menarik. Aktifkan mode stealth drone. Biarkan drone mengikuti pasukan infiltrasi untuk memberikan sokongan langsung. Okay, bagi kan pilih plan. Start dengan touch. Start dengan hang Bil. Tak. Ini hang sebab ini hang punya askar. Okay. So kalau hang tanya kat aku, memang third option adalah paling function sebenarnya. Tapi aku akan go for first. Sebab sekarang kita duk attack daripada dua front. One is technological. First adalah untuk start. Mereka tak aware lagi apa yang kita tengah buat. Oleh itu, aku still akan try untuk sembang dengan elite team aku untuk secara start infiltrasi lagi dalam. We need more intel actually. Nombor satu. Lepas tu the second thing is aku akan bagi tahu mereka kan elite team tu ramai. Seorang lagi akan stay situ try to figure out split up teknologi tu. Okay. Macam tu dengan sembang dengan saintis lah basically. Okay, Bill? Aku option nombor 3. Stealth drone. Stealth drone hang akan jadi support start. Yang nombor 3 dia macam drone tu ikut je pasukan infiltrasi tu.
untuk bagi sokongan langsung. Aku akan maki hang lah. Ya, tapi aku follow kau. Aku stealth. Okay. Okay. Aku akan Kunci. maki sebab apa tau? Aku akan abang benda tu adalah tak rational. Tapi aku still pilih option nombor 3 kat macam dia tak boleh nak maki sekarang ni, tak boleh dah. Ya, dia tak boleh counter. Ya, tapi memang tengah gaduh ni. Apa ni? Tengah buat. Okay. Ya, dah buat dah, tapi aku akan maki dia. Faham tak? Okay. Habis gaduh. Minggu lepas dia dendam tak ambil lagi. Ini dah bab 10 ni. Okay. Tash memutuskan untuk mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati dengan menyusup lebih dalam ke dalam kapal angkasa. Okay. Lepas tu Tash bagi kad invitasi untuk berpecah menjadi 2 kumpulan kecil untuk mengurangkan risiko digesan. Kumpulan pertama akan meneruskan perjalanan ke pusat kawalan, sementara kumpulan kedua bertindak sebagai sokongan, sedia untuk mengalihkan perhatian musuh atau memberi bantuan jika diperlukan. Distraksi. Okay. Kumpulan pertama bergerak dengan senyap melalui koridor yang sempit yang dipenuhi dengan cahaya kehijauan ni dari dinding kapal angkasa. Wish. Dia macam Okey, mereka berjaya mengelakkan beberapa perangkap yang dipasang oleh makhluk asing. Namun, mereka sedar bahawa jalan menuju pusat kawalan masih panjang dan penuh dengan bahaya. Okey, Bell pula, anda mengaktifkan mode stealth pada drone, mode senyap, membolehkan drone tu ikut pergerakan pasukan invitasi tanpa dikesan oleh sistem keamanan kapal angkasa. Dengan mode stealth ni yang aktif, drone mampu memberi sokongan langsung dengan menyiarkan pandangan dan maklumat yang lebih lanjut kepada pasukan di dalam kapal angkasa. Maklumat yang lebih lanjut dan tepat lah kepada pasukan dalam kapal angkasa. Senang. Drone ni, dia start lah bagi image data secara langsung kepada Bell juga, dan menunjukkan bahawa kumpulan pertama hampir mendekati pusat kawalan. Lepas tu Bell dapat melihat bahawa di hadapan mereka terdapat beberapa penjaga makhluk asing yang nampaknya memang lagi kuat dan berbahaya. Ada pengawal keselamatan. Lepas tu drone juga menunjukkan laluan alternatif yang mungkin lebih selamat, tapi laluan ni lebih panjang dan penuh dengan risiko yang tak tahu. Okay, so ada option lah kat situ. Kita dah sampai ni, kita tak payah lagi point ni sebab tak tahu apa lagi. Okay. Ini ada split point. Lepas tu bab yang ke-11, tarungan ataupun pengelakan. Sekarang ni pasukan dekat persimpangan yang kritikal. Dia dapat tengok ada pusat kawalan di hadapan mereka dekat je, tapi dihalang oleh penjaga makhluk asing yang sukar dikalahkan. Jadi Tash nak bagi arahan apa? First, menghadapi penjaga secara langsung, mengalahkan mereka sebelum meneruskan pusat kawalan. Yang kedua, gunakan laluan alternatif yang Bell cakap tadi, mengambil lebih selamat tapi panjang dan untuk mengelak daripada hadapan dengan penjaga. Yang ketiga, gabungkan balik kumpulan yang berpecah tadi dan arahkan kumpulan kedua untuk kembali dan menyertai kumpulan pertama untuk menyerang penjaga bersama-sama. Regroup and attack. Regroup and attack. Yang dia pula dengan mode stealth, mode senyap drone yang aktif, boleh sokong secara menyokong pasukan invitasi dengan cara berikut ni. Okay. Yang pertama, menggunakan drone untuk mengalih penjaga. Menggunakan drone untuk mengalihkan penjaga. Gunakan drone untuk mengalihkan perhatian penjaga supaya pasukan dapat menyusup ke pusat kawalan tanpa pertempuran. Yang kedua, mengumpul data tambahan, meneruskan pengumpulan data untuk mengenal pasti kelemahan penjaga dan pusat kawalan. Yang ketiga, hantar signal gangguan. Menghantar signal gangguan kepada sistem komunikasi penjaga untuk mengurangkan supaya mereka dapat kesan ada orang lain dalam kapal angkasa mereka. Okay, yang pertama, Tash, what is your choice? Apa dia 1 dengan 2 tu? Cara yang first attack. Yang first attack, yang second guna laluan alternatif. Yang ketiga regroup dan attack. Kalau aku akan cuba gunakan aku rasa yang ni Bell kena jawab dulu. Apa dia nak buat? Aku punya first tadi distraction. First distraction. Sebab aku akan weigh in Bell punya option, lepas tu baru aku boleh cakap. Nampak lah situ. So aku rasa distract je lah paling sedap kat situ option dia. Sebab kalau aku pilih nombor 3 ada risiko. Nombor 2 apa tadi? Attack kan? Ingat tau, boleh pilih sendiri punya. Aku cuba nak tengok situasi lah. Sebab aku drone dah follow Tajudin. Betul lah tu. So itu antara option paling menarik. Tash? Kalau aku dah tahu dia nak tolong aku akan make sure shoulder aku ambil jalan alternatif lah. Aku dah distract. Aku takkan attack lah. Sebab apa dia jalan alternatif lagi? Bukan lah. Kira dia distract. Guna jalan utama je dah distracted lah. Soldier elite aku akan lalu jalan utama and make sure that depa pi dengan unnoticed. Tapi aku akan still maki Bell lah sebab aku still perlukan intel sebenarnya. Setiap option yang aku pilih aku kena maki. Okay. Boss. You understand lah? I'm the one who's in charge now. Okay. So option aku distract. Sebab aku distract guard tu, Tash option dia pilih masuk. Okay. So dia tak jadi attack lah. Betul. Okay. Aku takkan attack lah. So apa outcome ni? Bab 12. Kita tak nak bagi tahu tajuk dia sebab dia spoiler. Pemain 2, Sabil, anda memutuskan untuk menggunakan drone untuk mengalihkan perhatian penjaga makhluk asing. Dengan kemahiran tinggi, anda mengarahkan drone untuk menghampiri penjaga secara senyap dan kemudian membuat bunyi serta cahaya yang cukup kuat untuk menarik perhatian mereka. Penjaga-penjaga tersebut segera beralih ke arah drone, meninggalkan
merupakan laluan ke pusat kawalan tidak dijaga. Oh, menarik. Okay. Distraction berjaya. +1. Gila Tash. Rasanya Tash kalau nak menang Tash. Tak, aku tak kisah tu. Tak, kalau nak menang rasanya kena fikir luar daripada pilihan. Okay. Tak, aku sebagai responsible punya orang. Yelah. Aku ambil the most logical. Melainkan kan tiba-tiba touch lawan bos menang. Touch lawan bos yang tadi menang. kan, dia lawan bos tadi kan, tiba-tiba menang kan itu. Okay, pemain pertama dengan pengalihan perhatian yang berjaya, ada memberi segera arahan pasukan invasi cepat masuk ke pusat kawalan tanpa pertempuran. Mereka dan senyap melalui laluan yang kini kosong, berjaya mencapai pintu masuk ke pusat kawalan tanpa dikesan. Pasukan kedua yang bertindak sebagai sokongan tak berjaga-jaga di belakang untuk memberikan bantuan jika diperlukan. Pasukan infiltrasi kini berada di luar pusat kawalan, sebuah bilik besar yang dilindungi oleh pintu besi yang tebal. Okay. Mereka mencari cara untuk buka pintu dan masuk ke dalam, sedar bahawa misi mereka kini berada pada tahap yang paling kritikal. Kita sampai ke bab 13. Ni macam mana? Biar dapat 1 poin gitu. Let's go. Tapi sebenarnya tapi disebabkan aku punya option, touch pun still dapat markah juga sebab dia punya infiltration dia mana dapat markah lah. Dia mana dapat markah lah. Dia bagi 1 markah kat atas juga. Tapi sekarang ni dengar atas ya. Bill sekarang lead 2 point. Okay, bab 13 masuk ke pusat kawalan. Itu besi tebal, dia halang pasukan untuk masuk. So mereka ada beberapa pilihan untuk meneruskan misi ni. So Tash, apa keputusan nak kena buat? First, gunakan bahan letupan. Tapi dia mungkin akan tarik perhatian lah. Terus letup ke? Masuk-masuk letup kan pusat kawalan. Yang kedua, try hack sistem kapal untuk buka pintu tanpa memecahkan. Yang ketiga, cari laluan lain. Bill pula dengan drone yang masih aktif. Bukan drone, banyaknya drone dia ada. Sial. OP lah. Bebas hang kerja. Setiap hari buat drone je. Itu dah awal itu dah musnah. Awal itu dah musnah. Lepas tu ada untuk start. Dia macam Rick Sanchez tu. Banggal. Nama pun hacker man. First, periksa sistem pertahanan pintu. Gunakan tu untuk mencari titik lemah ataupun cara nak hack. Yang kedua, mantau penjaga. Pastikan penjaga yang dialih tidak kembali ke kawasan pintu. Oh, ni kira macam keluarkan drone. Panggil balik drone tadi tu lah. Drone tu kan invisible, halimunan. Jadi dikeluarkan lampu-lampu, dikeluarkan bunyi, lepas tu benda tepi, dia tak nampak drone balik lah kat pasukan. Nampak. Okay, ini yang kedua, pastikan dia nak pantau lah penjaga tu datang balik ke tak. Yang ketiga, hantar isyarat untuk mengganggu sistem elektronik di sekitar pintu, melemahkan kunci dan perlindungan. Apa pilihan anda? Bil, hang jawab. Aku punya biasa recon je lah. Tengok recon sahaja. Ya, recon je sahaja. Recon je lah. Sebab yang aku tunggu kau punya option, aku recon je. Kalau tiba-tiba benda tu datang balik macam mana? Kalau tak recon, tak tahu kan. Itu lah sebab tahu aku recon je. Recon lah. So option aku tu khabar ni. Okay, sekarang dah masa yang paling kritikal. Kita nak settle isu ni paling cepat. Ya. Dan kau punya pilihan, aku cakap awal lah tak. Kau punya pilihan ni penentu sama ada kita selamat atau tak. Aku akan start attack dari luar. Okay, kita sekarang nak buka pintu mainframe ni. Aku akan start attack daripada luar. Dan mengeksplodkan dari dalam. Excuse me, what? Kita dekat pintu masuk mainframe. Okay. I will use explosion. Tapi sebab aku attack daripada luar, sebab aku dah tahu yang tu adalah mainframe. So kau memang kau letupkan je lah mainframe tu. Yes. Kau tak kisah apa kat dalam, kau letup je. Okay. Nombor 1 ni. Aku akan ambil benda yang drastik sekarang. Sebab aku dah tahu, aku dekat Intel aku dah cukup, tengah everything. Letupkan terus. Dah letupkan mainframe tu. Aku akan attackkan dari luar and then meletupkan dari dalam. Tak faham. Attack luar letupkan dari dalam. Dari luar tu siapa? Dari pangkalan. Dia buka pintu, lepas tu dari dia pangkalan. Yes. Tak, dia buka pintu tak boleh buka. Yelah, dia letupkan pintu tu. Itu option aku letupkan. Okay, letupkan option aku. Okay, the thing is option aku meletupkan dari dekat dalam akan meletup. Satu. Second is that aku mesti ada tentera lagi. Kat base aku tengah ada tentera. So aku akan start counter attack. Kau dah attack mainframe, kau panggil, kau hantar signal dekat base untuk hantar serangan. Aku akan signal dekat base untuk counter attack daripada luar kapal dia. Kau panggil group ketiga. Yes. Kau tambah additional support. Yes. Additional support aku daripada luar. Attack. And then faham. pada masa yang sama, explosion at the same time. Sebab dia ada distraction. Dia akan jadi ni confusion lah. Kau nak buat confusion. Kunci. Okay. Tajudin pilih confusion. Bukan confusion. Confusion. Okay, Syabil dia pastikan orang tak datang. So pastikan laluan selamat. Tu Syabil. Memang tak dapat apa. Memang tak ada effect lah. Tak payah recon. Pemain pertama, Tash. Sementara penjaga masih tak alih, anda buat keputusan untuk menggunakan bahan
letupan untuk memecahkan pintu besi tersebut. Anda segera memberi arahan kepada pasukan infanteria untuk memasang bahan letupan sekitar pintu pusat kawalan. Setelah bahan letupan dipasang, anda mengambil kedudukan selamat. Mereka mengambil kedudukan selamat dan letupkan. Letupan yang kuat berjaya memecahkan pintu membuka jalan pusat kawalan. Serentak dengan itu, anda juga mengarahkan pangkalan di luar untuk melancarkan serangan hebat ke atas pangkalan kapal kasar utama. Ledakan dan tembakan mula menghujani kapal kasar, mencetuskan kekacauan di kalangan makhluk asing. Ini memberikan kelebihan tambahan kepada pasukan infiltrasi di dalam kerana perhatian musuh kini terpecah antara pertahanan luar dan dalam. Damn, macam tu Tash. Oh, dia punya berjaya tu berjaya 2 kali tu. I told you, man. Dia berjaya tutupkan pintu, dia berjaya buat distraction. 1 point. Okay. Aku expect Satu aku je. Ada. Satu je lah. Sekarang ni tak ada 2-1-2. Dia tak ada 2. Semua setiap bab tu 1-1-1 macam tu. Aku punya record tak dapat apa-apa. Aku ingat dia dah tahu balik. Ada. Oh, 2 lah. Sebab tadi Campbell dapat 2. Lepas tu kita tak main 2 lagi Okay. So masa 1. Okay. Alright. Sekarang ni bab 15. Pertempuran di pusat kawalan. Dengan pintu kawalan kini terbuka, pasukan Fleet masuk bilik besar yang dipenuhi dengan teknologi asing dan penekawalan yang aneh. Dekat bilik tersebut terdapat beberapa makhluk asing yang segera menyedari keadaan mereka. Pertempuran meletus. Oh. Ada pertempuran sengit berlaku sekarang ni. Okay. Tash pula. Sekarang ni kena buat keputusan untuk pasukan invasi. Hapuskan semua ancaman, menyerang dan mengalahkan semua makhluk asing di pusat kawalan sebelum cuba mengambil alih sistem. Yang kedua, bahagikan tugas. Sebahagian pasukan menahan musuh, sementara yang lain cuba mengambil alih sistem kawalan. Yang ketiga, mencari komandan. Mengarahkan pasukan untuk mencari makhluk asing yang kelihatan seperti dia punya ketua lah, ataupun pemimpin untuk menangkap dan memaksanya menyerahkanlah. Bell pula. Sementara di luar, menghantar drone untuk mengganggu komunikasi. Menggunakan drone untuk menghentikan komunikasi antara pusat kawalan dan kapal kasar lain. Yang kedua, menyerang sistem pertahanan lain. Menggunakan drone untuk menyerang sistem pertahanan lain di kapal angkasa, melemahkan mereka lebih lanjut. Yang ketiga, menguji kawalan pusat. Menggunakan drone untuk menguji dan mungkin manipulasikan sistem pusat yang dikendali oleh makhluk asing. Oh, so yang ketiga tu hacking lah. Pilih nombor 3. Laju aku terus. Aku tak pilih. Okay. Aku hacking mainframe. Okay. Aku first, second, third. Secara general apa dia? Third, suruh surrender kan. First, kau punya third cari general. Cari general untuk surrender. Lepas tu, yang first 1 dengan 2. Yang first kau attack. Yang first kau neutralize semua. So bunuh semua orang. Yang kedua, kau attack. Sambil kau attack, kau try hacking. Sambil kau attack, kau try hacking. Aku sebenarnya macam ni. Okay, kalau hang fikir balik kan, dah ada satu alien attack kita. So kita ada banyak unknown dalam dunia ni. Oleh itu, secara cepatnya, aku akan either second ataupun third. But I will go for third. Aku akan cuba untuk capture general secara hidup. Sebab aku nak lagi banyak knowledge pasal universe sekarang. Sekarang tiba-tiba sekarang starting dia tak cukup kot. So first thing first, attacking aku dekat luar, akan start infiltrate dalam, and then start support elite team aku sekarang. And then second elite team aku akan push masuk support also. So aku akan full force lah. Full force, final push. Dia kena faham Tash. Macam mana buat assumption yang bahawa kapal angkasa tu senang dikalahkan sekarang ni? Dia tiba dah boleh masuk dalam dah. Tu adalah final push aku. So okay, the thing is, memang assumption aku kurang, tapi this is a sacrifice yang aku akan buat sebab aku ada satu benda lagi. Kalau hang sedar, ada satu benda lagi aku tak use dalam arsenal aku. Sekejap, sekarang ni okay, kita catch up balik. Nombor 3. Kita catch up balik. Nombor 3. Kita catch up balik. Betul. Nombor 3 betul. Ya. Tangkap nak paksa dia menyerah. Lepas tu kalau dia menyerah, aku akan capture dia. Okay, nombor 3 ni. Dia punya option nombor 3. Alright. Dia okay, tak apa, nanti aku buat sebab apa. Kita tengok. Kita tengok hasil. Dia tengok disebabkan dia punya option nombor 3, kita tengok hasil dulu. Baru tahu story dia menjadi. Okay, pemain Bill, anda memutuskan untuk menguji kawalan pusat dengan drone. Gunakan teknologi yang canggih ada pada drone. Anda cuba mengakses sistem kawalan pusat kapal angkasa. Dalam proses ni, anda mula mengenal pasti bahawa fungsi utama termasuk kawalan senjata, pertahanan dan komunikasi. Anda mendapati bahawa beberapa bahagian sistem boleh dimanipulasi secara langsung melalui drone. Aku percaya hacking. Dengan kemahiran hacking yang tinggi, anda mula manipulasikan sistem kawalan untuk melemahkan kapal angkasa daripada dalam. Dan membuatkan kapal itu kehilangan kuasa pada beberapa bahagian kritikal. Nampak tau? So kapal tu tengah turun lah ni. Hacking berjaya. Ada sistem shutdown. Untuk pemain Tash pula. Sementara itu, Tash memutuskan untuk mengarah pasukan untuk mencari komandan atau pemimpin makhluk asing di pusat kawalan. Anda tahu bahawa menangkap atau mengalahkan komandan boleh memberi kelebihan besar dalam pertempuran. Pasukan anda bergerak dengan hati-hati, mengelak daripada berhadapan langsung dengan terlalu banyak makhluk asing, mencari tanda-tanda
tanda ataupun syarat yang menunjukkan kedudukan komandan. Setelah beberapa minit, pasukan anda menemui sebuah bilik di belakang pusat kawalan utama. Dekat bilik ni terdapat makhluk asing yang lebih besar dan kelihatan lebih berkuasa daripada yang lain. Maka pakaian jelas menandakan kedudukannya sebagai komandan. Tanpa membuang masa, pasukan anda menyebelum masuk dan berjaya mendudukkan komandan tersebut. Dapat lepas tu. Bro, 1 poin kat tu. Lepas Okay. Aku expect kena bijak. Bab 17. Mungkin sebab ada group A dengan group B masuk sekalian, kau panggil balik kan. Dengan komandan kini dalam tawanan, pasukan infiltrasi dan anda berdua mempunyai beberapa pilihan penting untuk langkah seterusnya. Tash, first, integrate, mengintegrasi komandan, mendapatkan maklumat tentang kelemahan kapal kasa atau perintah untuk menghentikan serangan. Yang kedua, gunakan komandan sebagai tebusan, ancam makhluk asing lain dengan nyawa komandan untuk menghentikan serangan. 3, memaksa komandan menyerah, memaksa komandan mengeluarkan arahan menyerah kepada semua unit musuh di kapal angkasa. First intel dia. Okay. Bel pula dengan drone yang sekarang menguasai beberapa sistem pusat. Hacking berjaya. Okay. Matikan sistem pertahanan, bro. Kedua, menukar arahan sistem, mengarah sistem kapal angkasa untuk bertindak balas seolah-olah ada ancaman dalaman mengelirukan musuh. Yang ketiga, mengambil alih kawalan senjata, gunakan senjata kapal angkasa untuk itu sendiri untuk menyerang bahagian lain yang masih dikawal oleh musuh. Bro, awesome macam ni. Aku punya betul-betul functions ya. Aku pilih nombor 3 lagi. Aku attack balik enemy. Sebelum ni dia attack aku kan. Aku attack dah balik. Okay. Tajuddin punya option. Aku kan dah hack kan. Aku attack balik. So nombor 3 lah. 1, 2, 3. 1 aku dapat intel. Interogasi. Tak tahu lagi. Interrogation. So if reasonable choice would be number 1 lah. Sebab aku tak tahu apa lagi. Lagi satu dapat commander kan. Sebab just tapi in case aku tengah attack. kalau aku attack terus, aku bunuh dia sekarang atau aku ambil dia sebagai tebusan, kita tak tahu kalau option, ketua dia akan mungkin macam pakai dia untuk sacrifice. Tak tahu lagi apa kesan dia. Okay. So aku akan integrasi dulu. Interogasi. Okay. Interogasi. Tadi Bel dia putuskan untuk ambil alih senjata dengan sistem pusat yang telah berjaya dimenasi melalui drone. Bel mengarahkan senjata canggih kapal kasa tersebut untuk menembak bahagian lain kapal yang masih berada di pusat kawalan musuh. Tembakan tepat dan kuat dari senjata tersebut musnahkan beberapa bahagian penting kapal, termasuk ruang enjin. Wah, enjin mati. Dan sistem tenaga secondary tenaga, menyebabkan kekacauan besar di kalangan makhluk asing. Kini kapal kasa musuh mula kehilangan daya kawalan dan kekuatan, memberikan kelebihan besar pada pasukan anda. Tash pula, sementara itu anda memutuskan untuk mengintegrasi komandan yang kini menjadi tawanan pasukan infiltrasi. Gunakan teknik integrasi yang berkesan, menekan komandan tersebut mendapatkan maklumat. Pada mulanya komandan tersebut enggan kerjasama, tapi lama-lama dia bagi kerjasama. Okay. Dapat maklumat. Dapat maklumat apa? Komandan mendedahkan bahawa teras tenaga utama yang mengawal semua operasi kapal angkasa ini ada teras tenaga utama yang kawal semua operasi kapal. Kalau teras itu dimusnahkan ataupun diinaktifkan, seluruh kapal angkasa dan akan kehilangan kuasa sepenuhnya menghentikan semua operasi termasuk serangan terhadap bumi. Tajuddin punya option dapat kelemahan utama. Mantap yes. Mantap teruk. Aku punya attack setakat attack je. Tapi itulah matikan enjin sikit lah. Tak, sekarang ni dengar dia bagi kerjasama setelah melihat keadaan kapal angkasa yang semakin kritikal akibat serangan dari senjatanya sendiri, baru dia bagi maklumat penting. Tak rasa macam Bill dapat poin kat sini sebenarnya. Dia dua-dua dapat poin lah. Sebab Tajuddin punya dapat Tajuddin punya dapat info, aku punya pun dapat impact. Okay, bab 19, penentuan terakhir. Dengan maklumat yang anda dapatkan daripada integrasi komandan, pasukan anda kini berada di titik kritikal untuk menjadi perlawanan. Anda mempunyai beberapa pilihan untuk langkah seterusnya. Kalau boleh kan, try untuk macam boom, sebab sekarang ni seri try boom. Okay, aku tengah tunggu dulu point dia. Sebab aku tengah tengok sekarang situation advantage dekat aku. Sebab aku in control lagi. Tapi masalah sekarang ni Tajuddin ada option. Tajuddin tahu kelemahan kan. So kita tengok dulu. Option pertama, musnahkan teras tenaga. Macam mana? Pergi pasukan dekat situ, musnahkan secara langsung, tetapi mungkin ada pertempuran yang sangat hebat lah. Direct attack. Yang kedua, menonaktifkan teras tenaga maksudnya. Menyaktifkan. Maksudnya menyaktifkan. Menggunakan maklumat daripada komandan untuk mematikan tenaga teras tanpa memusnahkannya. Menjaga kapal angkasa untuk mungkin dipelajari nanti. Menarik. Yang ketiga, hantar isyarat palsu. Menggunakan komandan untuk menghantar isyarat palsu kepada semua makhluk asing untuk menarik mereka menjauhi daripada teras tenaga sebelum melakukan serangan. Bel pula, dengan senjata kapal angkasa kini di bawah kawalan anda boleh memfokus serangan pada teras tenaga, mengarahkan semua senjata yang anda kawal untuk menembak teras tenaga secara langsung. Yang kedua, lemahkan pertahanan teras. Menggunakan senjata untuk menghancurkan semua pertahanan sekitar teras tenaga untuk memudahkan pasukan infiltrasi masuk. Yang ketiga, hancurkan sistem utama lain. Terus serang sistem lain untuk mengganggu makhluk asing dan memaksa mereka menyerah. Go. Option nombor 2 dengan nombor 3 macam mana? Nombor 2 turn off sistem dekat teras utama. Option nombor 3. So aku punya option akan mengganggu Touch punya option.
Aku pilih nombor 3. Sebab aku dah ada in control. So aku nak control yang lain lah. Yang nombor 3 option dia control mainframe yang lain lagi kan. Untuk dia guna sistem terus serang mainframe lain untuk ganggu. Ya, so maksudnya aku continue attack lah. Okay, aku continue attack nombor 3. So at this point korang dah tahu apa yang aku akan pilih. Berdua. Ini penentu. Sebab okay, the thing is aku akan ada contingency plan. First, number 2, yes, aku akan try capture. Tapi aku tahu yang bahawa tak semestinya everything will go according to plan. Second, aku akan ready weapon yang dekat base. I ingat dalam first chapter dia pernah cakap aku ada weapon yang paling kuat. Dia tak guna lagi weapon paling kuat dekat base tu. So aku akan start prepare weapon tu. Just in case anything goes south, aku akan meletupkan teras walaupun ada man aku dalam tu. Uish. Drastic gila tu. Aku continue attack Ini dia panggil balik weapon utama dia. The thing is, satu, aku dah tahu weakness point. Kalau just in case aku fail kat situ, aku dah tahu aku fail. Oh, so basically kau nak tutup engine. Yes. Tapi kau punya backup plan, kalau tutup engine tu fail, kau ada senjata utama yang paling besar. Okay. Yes. Aku continue attack Terus tembak teras. And then stop terus semua. Okay, nombor 2 ni. Yeah. Okay. Cik Bil, anda memilih terus serang sistem utama lain di kapal angkasa, tambah kekacauan dan guna kawalan senjata yang anda miliki mensasarkan sistem penting seperti penyimpanan tenaga, pusat komunikasi. Serangan ini melemahkan pertahanan kapal angkasa lebih lanjut, memaksa makhluk asing menghadapi kekacauan yang semakin meningkat. Maksud tindakan ini menyebabkan mereka menjadi lebih tertekan dan kurang berkoordinasi, berikan kelebihan kepada pasukan investasi di dalam kapal. Okay. Distraction. Touch pula. Sementara itu, anda boleh memutuskan untuk aktifkan teras tenaga utama kapal angkasa dengan maklumat yang diperoleh dari interogasi komandan. Pasukan investasi anda menyusup ke bilik teras tenaga menggunakan teknik yang tepat untuk memastikan teras tanpa menyebabkan letupan besar, menjadikan kapal angkasa kehilangan kuasa sepenuhnya dan menghentikan semua operasi dan serangan mereka secara berkesan. Kapal angkasa mula jatuh ke dalam keadaan huru-hara. No power. We are going down. Walau bagaimanapun, untuk berjaga-jaga sekiranya ada perkara buruk yang berlaku, anda juga bersedia dengan selera utama di pangkalan memberikan arahan untuk persiapkan serangan terakhir ke atas kapal angkasa utama jika perlu. Anda memastikan bahawa semua sistem siap sedia untuk melancarkan serangan ke atas teras utama kapal angkasa jika situasi semakin kritikal. Tasha, 1 point. Azruddin dapat, Aku ingat dia nak shutdown tu macam tak faham dapat shutdown. Okay. Bab 21, keputusan akhir. Dengan teras tenaga yang kini diaktifkan, kapal angkasa musuh dalam keadaan huru-hara, anda berada di ambang kejayaan besar. Tapi, beberapa keputusan kritikal perlu diambil untuk memastikan kemenangan anda. Tash, yang pertama, teruskan misi di kapal angkasa, menyelesaikan misi dengan memastikan semua makhluk asing dalam kapal angkasa dikalahkan atau ditawan. Yang kedua, menggunakan serangan utama. Lancarkan serangan utama dari pangkalan untuk memastikan kapal angkasa musuh musnah sepenuhnya, tidak dapat lagi menimbulkan ancaman. Yang ketiga, mengamankan maklumat. Ambil masa untuk kumpul maklumat dan teknologi dari kapal angkasa untuk analisis dan kemungkinan kegunaan di masa hadapan. Ini tahu pilihan mana yang boleh. Kapal angkasa dalam huru-hara. Dah huru-hara. Ambil kesempatan, gunakan peluang untuk terus serang sistem masa aktif. Ambil alih kawalan keseluruhan kapal angkasa. Yang kedua, bantu pasukan di dalam, berikan sokongan. Yang ketiga, melindungi pangkalan. Fokus pada perlindungan pangkalan dan siap sedia untuk sebarang kemungkinan serangan balas ataupun ancaman tambahan. Aku ready defensif sebab aku dah full attack tadi kan. So mesti kita sekarang attack mainframe kan. Maksudnya dia punya anak-anak kecil semua kita tak attack lagi, tak tahu status kan. Kita tengok situasi sekarang lah. Kita dah attack mainframe, kapal utama dia punya teras dia dah tutup lah. Yelah tu ada kapal utama, teras dah shutdown. Semua kapal kecil pun shutdown. Kapal kecil pun shutdown sebab yang main pun shutdown. Okay, so aku pilih nombor 3 defensif. Mostly everything betul. Aku ready je lah. Mana tahu dia tiba-tiba on balik bahaya tu. Aku play defensif lah sebab aku dah in control. Aku dah hacking semua. Aku defensif. Aku macam anda tahu lah, I need more intel bro. Aku akan cuba dapatkan semua maklumat yang kita boleh belajar daripada alien tu. Satu. Second, at the same time I still prepare my weapon. Kau dah ada weapon, kau dah weapon lagi. Betul-betul tentera kan kau ni. Bukan, aku kena faham. Ya. Ini adalah satu jenis alien. Yes. Okay, nombor 2, pemain 2 memilih untuk melindungi pangkalan dan memastikan tiada ancaman tambahan. Betul. Dengan kapal angkasa musuh dalam keadaan huru-hara, fokus usaha untuk memantau dan melindungi pangkalan dari serangan balas ataupun ancaman
lain yang mungkin timbul. Pasukan pertahanan kalian berjaga-jaga memastikan tetap selamat dan bebas dari sebarang ancaman. Dash pula memutuskan untuk ambil maklumat teknologi daripada kapal angkasa. Dengan teras tenaga dinyaktifkan kapal angkasa dalam keadaan kekacauan. Anda memberi arahan kepada pasukan invitasi untuk mengumpulkan data penting dan teknologi dari kapal angkasa tersebut. Mereka berjaya mendapatkan beberapa dokumen dan peralatan yang sangat berharga yang boleh memberikan banyak maklumat tentang teknologi dan strategi makhluk asing. Pasukan invitasi juga mengambil beberapa maklumat yang dapat membantu dan merancang langkah seterusnya untuk pertahanan bumi dan memperbaiki strategi masa depan. Betul. Satu poin tu Tash. Yang bab khususnya kemenangan dan alien tu tak ada attack. Tak ada. Kemenangan dan pemilihan. Aku yakin sebab banyak kapal kecil yang mesti ada counter attack. Dengan maklumat yang telah dikumpul dan angkasa musuh dalam keadaan huru-hara, misi dianggap berjaya dan telah menghentikan serangan kapal angkasa musuh dan mengumpulkan data berharga untuk masa depan. So, Tash nak buat macam mana? First, melaporkan kejayaan serta menyerahkan maklumat dan teknologi yang telah dikumpul. Second, analisis data daripada maklumat tu, analisis. Yang ketiga, bersedia untuk serangan selanjutnya. Bel pula membantu dalam pemilihan. Yang kedua, menilai kesan serangan. Recovery ataupun tengok balik, update. Melapor. Yang ketiga, melapor kepada pihak berkuasa. Melapor kepada pihak berkuasa. Apa? Macam berjaya macam tu. Okay. Ya, ni dah habis ni. Ya tu lah. Kalau aku sebenarnya kan, apa yang aku akan buat, mungkin korang akan macam terkejut lah. Only handful of people akan tahu pasal Intel ni. So aku akan analisis Intel ni. Kau buat route kau sendiri lah ni. Pilihan kau sendiri lah. Tanpa siapa tahu. Kau pilih apa? Secret option lah. Secret option. Aku akan create a secret macam secret service organization. Macam only people yang aku trust akan dapat to see this. Basically aku akan analisiskan apa teknologi ni. Tapi bukan semua orang. I mean semua. Kau simpan untuk kau je. Kau simpan untuk kau je lah. Kau dengan team elite kau. Yes, team elite aku saja. Yang aku actually yang betul-betul aku trust. Sebab satu, aku tak tahu mungkin alien tu dah ada dekat sini. Sebab sekarang Han dah buat masuk satu lagi influence tau. You don't know what is out there. Maybe it's already here. So lagi satu disebabkan Touch pilih secret option. Aku tak tahu pun Touch ada senjata rahsia. Bel aku tak tahu Touch ada senjata rahsia. So aku macam aku akan tarik lah. Ya sabar sebab Han tolong aku. Ya, so aku punya option tadi satu apa tu, recon balik apa tu. Satu bantu dalam pemilihan. Ya, dua balik. Betul lah, pemulihan lah. Repair balik sebab kita punya base dah kena attack. Aku yang control. Repair balik base. Repair the base. We need to ready for next attack. Okay. AI dia tengah pusing. AI AI ada loading sebab secret option. Dia dah buat organisasi. Okay. Organisasi bekerja dalam persekitaran yang rahsia dan untuk memastikan maklumat yang dapat dianalisis tanpa pendedahan. Okay. Berjaya atau tidak? Itu je lah. Berjaya. Okay, dia berjaya buat lah. Dia berjaya buat organisasi tu. Aku punya pemulihan. Dia pula melaporkan kejayaan pada pihak kuasa dan AI dia fikir. Pemilihan apa semua. Okay. Lepas tu mereka membeli maklumat positif dan arahkan bahawa laporan tersebut digunakan untuk mempersiapkan pertahanan lebih lanjut dan meningkatkan keselamatan global. So aku suruh pakai Intel yang kita dapat lah untuk pemulihan. Aku rasa tak tahu pasal Intel. Itu lah kata. Okay. Apa dia punya penutup dah cepat? Itulah penutup dia. Itulah penutup dia. Iyalah. Disebabkan tu apa jadi tu refresh balik story. Nak refresh lagi? Tak. Just ringkasan. Okay, ringkasan story lah. Ringkasan untuk ending ni. Maksudnya Touch berjaya buat secret service dan ada secret weapon. Okay. Yeah, exactly. So macam tu Touch lah menang budak. Itulah. Kalau mengikut teori kan, aku rasa dalam cerita ni impact yang paling besar kalau banding dengan ni epilog. Ya, dia punya starting lah. Okay, dia punya starting epilog macam long sikit. Touch setelah bentuk organisasi rahsia dan mulakan proses analisis, dia dapat banyak maklumat penting yang dapat digunakan untuk merancang strategi pertahanan yang lebih baik. Organisasi rahsia yang anda bentuk berjaya mengidentifikasikan kelemahan kritikal dalam teknologi makhluk asing dan merancang kaedah untuk menghadapi ancaman masa depan. Dan juga penemuan juga bantu untuk dalam meningkatkan keselamatan global dan memperkuatkan pertahanan bumi terhadap sebarang kemungkinan serangan yang akan datang. Sebagai tambahan, organisasi ini mula berkolaborasi dengan agensi-agensi keselamatan antarabangsa untuk memanfaatkan maklumat yang telah diperoleh. Memastikan bahawa setiap negara dapat persiapkan diri dengan lebih baik. Keberanian dan kepimpinan anda dalam organisasi mengenali misi ini diiktiraf dan dihargai di peringkat global. Damn. Touch punya option ending memberi impact yang besar. Aku punya
Beyblad telah melaporkan kejayaan misi kepada pihak berkuasa anda terus memantau perkembangan dan memastikan penggalan tidak selamat. Pihak berkuasa menggunakan maklumat dari laporan anda untuk menguatkan pertahanan dan menyusun tindakan lanjut. Anda juga menyokong organisasi rahsia dengan menyediakan sumber dan maklumat tambahan yang diperlukan. Keseluruhan usaha anda memastikan bahawa ancaman makhluk asing dapat dikenali dengan baik, bahawa bumi lebih bersedia untuk menghadapi ancaman serupa di masa depan. Jadi orang bawahan touch je. Bayangkan time starting dua-dua lost. Lepas tu pertengahan aku in control lah. Macam aku hacking tu. Last ending touch menang. Lepas tu epilog. Dengan ancaman makhluk asing diatasi, dunia kembali keadaan normal dan lebih siap sedia. Organisasi rahsia yang dibentuk oleh anda berdua terus memainkan peranan penting dalam memantau sebarang ancaman. Kepimpinan dan kerjasama anda dalam misi ini telah membawa peningkatan keselamatan. Pengalaman ini bukan sahaja memperkukuh hubungan antara pemain. So dia punya hadiah dia adalah hubungan yang kita hargai bersama. Let's go. Habis. Ada jalinan silaturahim. Itulah dia punya hadiah yang kita menang. RCK. Ikatan silaturahim. Tak, the thing is kan, kalau sedap kan, ada something similar dengan cerita ni. Aku Captain America dengan Tony Stark punya strategi. Tony Stark punya genius in Captain America punya body. Apa mak? Captain America punya personality. Itu tu. Okay. Sekarang ni kita dah sampai penamat. Lama sebenarnya ni. Lama gila sebenarnya ni. Itu So di sini penghujungnya. So menarik ke cerita ni. Kalau kita tengok balik kan, starting macam aku banyak handle, banyak point apa semua. Last ending touch punya option tu lagi bijaksana rupanya. Aku punya strategi endgame. Aku tak fokus first. So kau punya tajuk memang Captain Touch Endgame ni. Tak, aku punya kalau sedap kan. Kau play for the long run lah. For the long run. Okay. Sebab at the end of the day kita nak track tu hancur. Tapi kita tak expect track tu adalah the full track. Kemungkinan ada lagi track lain. So disebabkan tu kau bukannya setakat hapuskan ancaman, kau ready kan new weapon. Yes. So kau dapat 1 point untuk ending, kau dapat 1 point create weapon. Best kan? Okay. Menarik episod ni. Dia story dia berkembang. Aku ingat aku in control dekat tengah-tengah ni. Tapi nampak ujung-ujung macam touch punya dapat power baik. Okay, kita tengok macam mana perkiraan Maka. Okay, daripada rasanya lah pendengar pun tahu lah siapa menang. Rasanya pelaga pun tahu siapa menang ni. Boleh kira-kira sebab ending. Perkiraan Maka. Sebab tengah-tengah aku rasa aku menang lah. Tapi hujung-hujung macam dia dengan touch dia seri dekat markah yang ke-10 kan. Markah yang ke-10. Lepas tu touch dia macam yang end game tu dia tung. Itu end game tu dia attack aku macam menyebabkan touch lead 3 markah 3 point. So 13 versus 10 touch menang 3 point. So pada minggu ni touch adalah pemenangnya. Tepuk tangan. I told you. Aku disebabkan aku kalah kan, aku punya kata tu cepat, aku tak puas hati kenapa touch boleh menang. Sebab aku in control kat tengah-tengah. Next episode -3. Aku ready. Aku tak kisah, aku ready. Sebab episod minggu lepas, minggu ni minggu depan -3. Dia dah ready awak, dah tulis rota. Minggu lepas. Aduh. Saja last minute kau punya attack tu. Tak ada lawan siap. Okay. You got me at the end. Sebab kata pepatah Sun Tzu Art of War. Sekian, terima kasih. Okay, itu saja kata-kata. Okay, itu je lah. Pemenang ada apa-apa lagi nak cakap? Itu je lah. Aku dah cakap dah. Ya, itu je. I told you man. Aku dah bagi tahu. Hari ni aku full force. Memang aku akan menang ke. Betul-betul attack menang kan ni. Okay. Nanti daripada perbincangan ataupun permainan kita tadi, berakhirlah kita episod pada minggu ni untuk podcast pula. Podcast kencang. So kepada pendengar sekalian, apa-apa pun jangan lupa Tembang kencang. Sambung. Tembang kencang. Kaki terbang. Okay, make sure to subscribe, like, bagai-bagai tu. Jangan lupa. Kalau ada apa-apa nak tanya, komen saja. Ya. Kalau nak maki Bil, lagi aku suruh komen. Tak kena maki dulu lah. Alright, see you next week. Bye-bye. Bye-bye.